Alhamdulillah. Dulu pada buat zoom terus 500-600 tu naik. Okay, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah bantu kita, bantu Pak Aris dan untuk kita share live ni. Semoga apa yang kita buat dirahmati, diberkati Allah SWT. Kita adalah umat yang terbaik, maka wajib bagi kita, perlu bagi kita utamakan melakukan perkara yang baik. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat yang baik-baik di dunia ini, dan kemudian mendapat yang baik-baik di akhirat, ditempatkan di tempat orang yang baik-baik. InsyaAllah bertemu dengan orang-orang yang baik-baik di akhirat besok, InsyaAllah di syurga Allah. Sahabat-sahabat, hari ini hari Jumaat, jangan kita lepaskan peluang. Perkara yang mesti kita buat, jangan tinggalkan. Dan perkara yang mesti kita buat, jangan pinggirkan, jangan kita singkirkan. Banyakkan berselawat. Ni Nabi yang suruh ni, Nabi yang minta kita perbanyakkan selawat. And jadi dalam hidup ni tuan-tuan, ada banyak benda kita buat setiap hari, tapi Nabi minta kita selawat. Bukan besar pun, bukan berat pun. Selawat ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perbanyakkan selawat tuan-tuan. And ada banyak benda yang kita buat menyusahkan kita di akhirat. Ada banyak benda yang kita buat akan menyulitkan perjalanan kita di alam barzah. Ada banyak benda yang kita buat dah jadi habit, dah jadi kebiasaan, dah jadi ritual dalam hidup kita, tapi sebenarnya akan menjadikan kita dan menjadikan kehidupan kita di akhirat esok sukar, dan perjalanan alam barzah kita sulit. Dan ramai orang faham sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita buat setiap hari itu sebenarnya menyusahkan kita di akhirat. Allahu Akbar. Maka kita kena paksa diri kita untuk satu permulaan melakukan perkara baik. Dan antara perkara baik yang mesti kita buat, sahabat-sahabat, dan kita beri keutamaan pada hari Jumaat ialah perbanyakkan selawat. Nabi yang suruh, Nabi yang minta tuan-tuan. Allahu Akbar. Perbanyakkan selawat. Aqsulkum salatan alayya. Siapakah orang yang paling beruntung di akhirat besok? Adalah orang yang paling banyak berselawat, kata Nabi SAW. Orang yang dapat syafaat adalah orang yang paling banyak berselawat. Allahu Akbar. Jadi perbanyakkan selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan dalam kita proses membangunkan anak-anak kita tuan-tuan, dan satu formula Pak Aris nak kongsikan detik saat ini ialah, kalau kamu nak anak-anak kamu dan mantap akhlaknya, mantap adabnya, hebat dan tutur bicaranya, yang akan buat kamu bahagia di usia tua kamu, kan, didik mereka untuk dekat dengan agama. Berapa ramai mak bapak kan nak anak-anak cemerlang di sekolah, dan mereka cemerlang masuk universiti, keluar kerja bagus, tapi sebenarnya kan akhirnya mak bapak tak dapat apa manfaat dengan anak yang bagus tadi sebab tak didik mereka dengan agama. Dan apatah lagi, perbanyakkan selawat. Terima kasih Puan Habidah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Allahu Akbar. Dia, kalau siapa-siapa yang dah ikut live saya dari dulu ni, masuk je anda bagi salam, benda free, awak nak bayar kan, anda berkira anda tak dapat dah, rugi lah. Anda masuk, anda bagi salam kan, anda dapat manfaat daripada apa yang anda buat kan. Dan masa live saya di Facebook, masa letup dulu, saya selalu ingatkan, sebab ramai orang masuk kan, 2,000, 3,000 orang. Saya selalu ingatkan, di mana pun anda berada, salam sebarkan, sebarkan, tebarkan. Allahu Akbar. Jangan berhenti bagi salam. Dan hari ini akhir zaman, kita bagi salam pada orang kita kenal, tapi takkan bagi salam pada orang kita tak kenal. Rugi tuan-tuan. Dan maksud tersirat di sebalik salam ialah mendoakan orang, mengharapkan Allah beri ihsan kepada orang yang kita beri salam, dan mereka membalas dengan mendoakan kita. Bodoh kita. Dan kita, orang nak doakan kita, kita tak nak. Dan bila kita bagi salam kat orang, orang doakan kita sejahtera, dirahmati, diberkati, diberi kesihatan, diberi afiah. Dan orang hari ni dia tak nak salam, dia tak nak beri salam. Bukan salam memberi salam. Assalamualaikum. Dan Allahu Akbar. Rugi. Dan kita banyak senyum tu baguslah, sebahagian daripada
kan, perkara yang Nabi buat. Okey sahabat-sahabat, kan, saya dalam perjalanan balik ke madrasah, dan Allahu Akbar, InsyaAllah hari ini Jumaat, masa singkat sebab lepas ni kita solat Jumaat kan. Jadi masa yang ada ni kita manfaatkanlah. Masa yang ada ni kita jangan kita persisiakan tuan-tuan. Berapa ramai orang hari ini berada di alam barzah sedang meranayu pada Allah. Rabbana absarna wa sami'na fajirna na'mal salihan inna mungkinun. Nak minta hidup balik. Amiruddin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus anda Amiruddin, anda orang bijak. Fatana bijak. Tak nak jadi pandai, nak jadi orang bijak. Ya Allah, pandaikan aku, maka anda bukan mak bapak yang bijak. Ya Allah, jadikan anak aku cemerlang di sekolah, anda bukan orang yang bijak. Ya Allah, berikan anak aku kebijaksanaan. Ya Allah, anugerahkan anak aku kan kefahaman dalam agama. Anda adalah mak bapak yang bijak. Allahumma faqihu fid din. Allah yang bagi faham, bukan anda. Anda cikgu pakar ke, anda pensyarah ke, anda ulama besar mana pun, tersohor di dunia pun, anda tak boleh bagi orang faham melainkan Allah SWT. Apatah lagi kita mak bapak jenis-jenis yang terkebelakang ni, kan, yang bodoh-bodoh ni, yang banyak benda tertinggal, yang banyak benda alpa, tak mampu kejut anak untuk solat, tak mampu nak pimpin anak-anak untuk dekat dengan Allah, kan. Allahu Akbar. Kita tak boleh bagi hidayah kepada manusia, Allah yang bagi hidayah. Ketika Nabi meminta, Nabi Nuh meminta, kan, bantuan Allah untuk selamatkan isteri anak-anaknya, Allah murka, Allah marah, kan. Sebab hidayah milik Allah, bukan milik kita, kan. Subhanallah, kan. Subhanallah. Allah doakan Abu Jahal, tapi hidayah tak sampai pada Abu Jahal. Sebaliknya Allah bagi pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi kita ni doa memang tak nyambung putus, tapi kita tak boleh bagi hidayah. Kita kena jadi mak bapak yang bijak. Kita tak boleh jadikan anak kita pandai, kita boleh jadikan anak kita bijak. Kita minta pada Allah. Kamu rasa apa? Hantar anak sekolah terbaik, anak anda jadi yang terbaik? Tidak semestinya. Kadang-kadang orang duduk kampung pendalaman je, kemudian peksa SPM dia all A's. Anak kita dengan tuition kanan, tuition kiri, solat pun tak sempat. Tuition pula kadang-kadang tuition home tuition, kan, kat rumah orang bukan Islam, dia tak sediakan tempat solat. Kita tak apalah, kan. Sebab kalau saya tak pergi kelas ni cikgu fizik terbaik ni kat kawasan ni dia paling bagus, kat daerah ni dia paling bagus. Kalau tak pergi ni kan rugi. Kalau tak pilih cikgu ni rugi. Dia pun ambil 15 orang je. Anak saya salah seorang daripada 15, semua Cina, dan ada 2 orang ni Melayu. Satu pengiktirafan. Nampak? Dia nampak pengiktirafan, dia nampak keuntungan, dia tak nampak kerugian tak dapat solat. Allahu Akbar. Anak dia pandai, tapi anak dia besok, kan, kalau tak berubah menjadi baik, besok tu yang pecah mana makan rasuah. Mak bapak pun, kan, dia tak ambil tahu, balik rumah pun tak sempat. Ada je alasan, sebab mak bapak yang salah, kan. Allahu Akbar. Bila ada masalah keluarga, cek balik apa yang kita mak bapak telah buat, kan. Salahkan kiri kanan depan belakang tu senang. Apa yang telah kita bangunkan dari sudut tarbiyah, dari sudut membimbing, Allahu Akbar. Apa yang telah kita bangunkan, apa yang telah kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak tak sahabat-sahabat? Terima kasih yang menonton. Saya doakan anda semoga terbaik dalam kehidupan, diberi rahmat oleh Allah SWT, diberkati dalam perjalanan hidup anda, kan. Allahu Akbar. Semoga kita semua mendapat petunjuk daripada Allah SWT hari ini, hari Jumaat. Mudah-mudahan doa-doa kita Allah angkat, Allah terima. Andainya doa kita masih tak dikabulkan oleh Allah, kita husnuzan dengan Allah, pasti nanti akan ada, kan, satu anugerah yang paling terindah, anugerah yang paling berharga yang Allah akan kirim kepada kita, sama ada di dunia maupun di akhirat. Apatah lagi di akhirat, insya-Allah. Zanaria, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah di atas segala nikmat dan rahmat yang telah dikurniakan kepada kita semua. Senang-senang anda dapat pahala. Senang-senang Allah bagi anda. Allah bagi anda, dan Allahu Akbar. Mardatilah ni, kan. Kita doakan orang, kita bersyukur, la in sakartum la azidannakum, kan, wa la in khafartum inna azabi lasyadid. Orang yang banyak bersyukur ni, kan, orang yang banyak bersyukur ni adalah salah satu ciri-ciri orang beriman, pakaian ahli-ahli syurga, kan. Apakah pakaian ahli syurga? Sentiasa bersyukur. Allahu Akbar. Allahumma aini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Orang yang ingat Allah, tuan-tuan, mulutnya Allah je lah.
Orang yang ingat dunia, mulut dia kaya. Dia cari ayat Allah pun nak kaya. Pertama sekali dia cari ayat-ayat Allah kan, ialah untuk jadi kaya. Dia bukan cari ayat-ayat Allah dalam Quran 114 surah kan, 30 juzuk tu untuk dekat dengan Allah kan, untuk menjadi hamba yang sentiasa ingat Allah, menjadi hamba yang sentiasa memberi manfaat. Tapi pertama sekali dia nak kaya. Itu pun Allah bagi. Kan? Paris macam mana saya nak kaya, macam mana saya nak menjadi orang kaya raya, itu pun Nabi ajar. Itu pun ulama garis pandukan. Allahu Akbar kan. Nampak kan? Allah Subhanallah kan. Kita ni dengan Allah hanya kena satu je, nak kaya. Allah bagi. Kita kenal Allah bila jatuh, sakit, susah, masa senang, lenang, puah, bukan main sombong. Kalah Firaun. Dia main sombong, kalah Firaun. Firaun kaya raya, seluruh Mesir dia punya. Kita tak seberapa, rumah baru satu besar, dah macam Firaun kan, sombong, keluar pun tak pandang orang kiri kanan kan. Allah Akbar, makan pun kedai-kedai besar-besar. Allah Akbar, tak campur orang, masjid surau tak pergi. Kan, Allah jatuhkan dia, pam jatuh kan. Kemudian dia doa, ya Allah ampunkan aku, ya Allah aku salah. Itu pun Allah bagi. Allah pandang dia, Allah tolong dia. Nampak macam tu sekali. Apa masalah kita tinggalkan Allah ni? Apa masalah kita singkirkan Allah? Apa masalah kita nak tinggalkan Rasulullah? Allah Akbar. Faham ke faham? Subhanallah. Ni cara kita lah cara kita berfikir, cara kita menguruskan hidup kita. Allah Akbar. Lagi teruk kalau miskin belagak pula, lagi hancur kan. Dah lah miskin, fakir kan, tapi belagak, lagi lah teruk kan. Saya dah buka syarikat 26 tahun dalam bidang motivasi. Macam-macam orang kita jumpa. Ada madrasah kan, saya ada madrasah. Ada 15 tahun madrasah saya. Usianya lebih kurang hampir 15 tahun. Allah jumpa macam kan. Kadang-kadang cakap dengan kita tu, aduh, yuran tak bayar tu. Yuran dah tertunggak tu. Cakap mengenangit nasib ada langit. Kalau tak langit tak tahulah sampai ke Pluto ke Marik. Kan manusia hari ni. Allah Akbar kan. Satu orang kata, orang tutur kata, ukur baju di badan sendiri kan, pakai baju orang, lupa kan. Allah Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu mak bapak yang bijak ni tuan-tuan, dia sentiasa latih anak dia menjadi seorang hamba kan, dibangunkan anak-anak dia menjadi bijaksana, fatanah kan. Sifat Nabi SAW fatanah. Kita nak jadi orang yang fatanah, bijaksana, nak menjadi hamba Allah yang sentiasa mengharapkan Allah SWT kan. Kita bukan kita saja, kita lahirkan anak-anak kita yang mengharapkan Allah, mengharapkan ihsan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Satu peranan kita sebagai parents tidak akan pernah berhenti walaupun sesaat. Walaupun kawan tahu anak ke sekolah agama, walaupun kawan tahu anak ke pondok madrasah, itu tidak mengambil tempat dan kedudukan kamu sebagai seorang parents. Jangan kamu asyik salah kau ustaz, sedangkan peranan kamu sebagai mak bapak tak jalankan. Allahu Akbar. Sedih hari ni kan. Banyak mak bapak tertinggal peranan dia sebagai seorang parent. Kat pejabat cerita, mak datuk sembang dahsyat, luar biasa kan. Allahu Akbar. Sedih. Itulah realitinya, itulah hakikatnya. Subhanallah. Paris doakan anda semua, mudah-mudahan yang diberi kebijaksanaan dalam menguruskan kehidupan, diberi kebijaksanaan dalam memimpin kehidupan anda sendiri, keluarga anda, diberi kebijaksanaan untuk mengatur hidup anda, insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Manfaatkan hidup ni tuan-tuan. Sebab ketika saya sedang bercakap, ketika anda sedang mendengar kan, berapa ramai orang tengah sakit, berdiri pun tak boleh. Tapi alangkah ruginya orang yang tak boleh berdiri hari ini. Ketika dia boleh berdiri, kaki tak pernah sampai masjid. Ketika dia boleh berdiri tuan-tuan, langsung tak menghadap Allah, sombong dengan Allah. Ketika dia boleh berdiri tuan-tuan, masih boleh berjalan sihat walafiat kan, langsung tak nak ada usaha untuk belajar agama, tingkatkan ilmu, tingkatkan pengetahuan dalam bab agama. Allah Akbar. Inilah kehidupan hari ini. Banyak orang macam tu kan sahabat-sahabat kan. Sebab tu Islam datang dalam keadaan terasing, dia akan pergi dalam keadaan terasing. Satu bila anda tengok orang buat amalan, anda akan rasa pelik. Sebab apa? Islam akan pergi dalam keadaan terasing. Anda terasing sebab anda tak nak belajar. Anda terasing sebab anda terasing. Bukan yang Islam balik terasing tu, anda terpinggir
kan, dalam bab ilmu. Tak tahu, tak faham. Jadi satu mudah dibeli oleh orang yang berniat jahat pada Islam, kan, yang sombong dan angkuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nampak sahabat-sahabat? Faham ke faham ni? Kan? Ketika anda di pejabat, anda tengah buat apa kat pejabat tu? Kan? Cuba anda renungkan sekejap. Gaji baru dapat. Kerja anda macam mana? Ada luar tak gaji anda? Sedangkan masa yang anda peruntukkan untuk kerja anda luar berkurangan, tapi gaji anda sesin pun tak kurang. Perasan? Anda cocok kat bank semalam, gaji keluar, contohnya gaji dah keluar kan? Dan orang pencen dah dapat gaji, orang kerja kalau belum dapat, nanti bila dapat gaji, anda cek dengan gaji anda kurang tak? Dan bandingkan dengan kerja yang anda buat. Allahu Akbar, kan? Satu, banyak orang hari ni kehidupan dia susah walaupun gaji dia banyak. Sebab apa? Keberkatan. Keberkatan. Gaji tak kurang, tapi masa dia bekerja dikurangkan dengan selamba je. Hari ni Jumaat, berapa ramai orang sengaja lewat-lewat kan? Keluar masjid kan lewat-lewat, dah nak kat pukul 4 baru sampai. Dah tak berapa minit, tak berapa masa sedikit, yang tinggal sikit balik. Kan, tiap-tiap hari Jumaat macam tu. Kan, dia gayau orang perempuan, dia gayau Jumaat. Waktu kerja masih belum balik pejabat lagi. Kan, anda cuba tengok ujian Allah kat atas keluarga korang. Bukan ni lah, sesuatu kena share supaya orang yang lakukan perkara tersebut tersedar. Siapa nak nasihat kalau bukan kita? Siapa nak tegur kalau bukan kita? Apa guna kita duduk sebagai saudara seagama kalau bukan kita? Kalau kita tak boleh tegur orang, kita pun kena tegur juga kan? Kita pun kena marah juga kan? Ada orang yang lebih tua daripada kita, yang lebih alim, akan tegur saya, saya kena juga. Kena lanyak, kena tegur. Kita pun ada guru tegur, guru marah. Itu biasalah dalam kehidupan. So dalam live ini saya tegurlah pada diri saya dan sepanjang tuan-tuan perempuan. Nampak tak kan? Berapa ramai orang gaji dia banyak tapi ada masalah keluarga. Anak-anak ada masalah, suami isteri ada masalah, pasangan ada masalah hutang berjela-jela tak berakhir sebab berkat tak ada. Rezeki tak berkat. Kan, gaji besar bukan sikit, 6,000, 7,000. Orang gaji 1,000 lebih, 2,000 boleh hidup, dia gaji 6,000 tak boleh hidup. Pasal apa? Berkat. Keberkatan. Melainkan ada kata gaji saya susah Paris, 800 je. Memang betul lah tu. Itu melampau 800, 600. Macam mana tu kan? Kan? Itu pun ada orang boleh survive. Kita gaji 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11,000. Oi, tak boleh survive. Kan? Jadi tolonglah pandang apa yang kau buat kat pejabat, apa yang kau buat kat organisasi kau, apa yang kau buat kat industri kau, apa yang telah kau lakukan dalam dunia kerjaya kau, apa yang kau buat. Kan? Kadang-kadang lebih banyak mengumpat daripada banyak buat kerja. Kan? Kadang-kadang kaunter kita tutup, selamba tutup. Kadang-kadang orang kita uruskan, kan? Bila kita tegur marah. Kan? Kadang-kadang ada kementerian, ada pejabat dia rasa tersinggung kalau orang tegur. Benda betul. Kan? Tak boleh tegur macam mana? Kan? Itu yang besok pencen dia terus stroke. Pencen dia terus lumpuh. Pencen dulu kat pejabat cerita, I besok pencen, I nak pergi masjid dah. Asal kau nak tunggu pencen, macam kau yakin pula kan hidup kau akan panjang usianya. Kan? Berapa ramai orang fikir macam tu. Kan? Umur dah 50, masjid masih tak pergi. Masjid masih jauh. Masjid masih asing. Kan? Lepas tu dia cakap dengan kawan dia, I besok pencen besok. You buat apa nak pencen ni? You ada 2 tahun lagi nak pencen, you nak buat apa? I ingat I habiskan masa kat masjid lah. Macam mana nak menjinak-jinak kat masjid kalau tak lakukan sekarang? Macam tahu je 2 tahun lagi dia ada masa, 2 tahun lagi dia akan sihat. Berapa ramai orang pencen out. Allahu Akbar. Pencen-pencennya Allah panggil balik. Tak sempat pencen dah panggil balik. Tinggal 3-4 hari lagi dah pencen balik. Baru seminggu pencen balik. Kan? Baru sebulan pencen balik. Allah panggil balik. Kalau balik rumah tak apa, Allah panggil balik ke kampung halaman kita. Allahu Akbar. Ke tempat dan destinasi yang baru yang sangat asing bagi kita, yang hanya bersamakan kita ialah bekalan kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ada apa-apa soalan nak? Kita buka soalan sahabat. Kita buka soalan. Saya dah perjalanan balik ke madrasah. Sampai madrasah nanti saya akan sambung dengan TikTok lah. Kan? So saya sebab TikTok dia tak boleh bawa kereta nak buat live. Banyak pantang larang dia tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Okay? Terima kasih yang hadir. Mudah-mudahan anda semua dirahmati, diberkati Allah SWT, dan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah SWT, menjadi hamba-hamba Allah
yang mendapat mardatilah Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Eddie bro. Waalaikumsalam. Dan untuk anda dirahmati, diberkati Allah, mudah-mudahan ni menjadi milik anda insya-Allah pada semua yang hadir. Dan Allahu Akbar. Subhanallah. Dan apa yang ada pada kita nak banggakan ni, apa yang ada pada kita semuanya pinjam. Besok lusa hilang segala-galanya. Kabar kali saya kata, kalaulah kenyang itu buat anda senang, maka belaparlah itu akan buat anda bahagia. Tulislah. Tulis kat ruang komen. Orang Facebook ni dia untung sebab lepas habis live, Facebook masih lagi beroperasi. Live ini masih wujud dalam bentuk rakaman. Orang lain tengok kan. Selalunya tengok saya 100 orang, 80 orang, 60 orang. Nantinya ramai akan tengok selepas habis live. Dia akan baca apa yang kamu tulis. Kan? Kalau kenyang itu buat, kalau anda makan tu boleh buat anda kenyang, kan, baik anda puasa sebab itu akan buat anda bahagia. Allahu Akbar. Kan? Kalau anda mencari harta itu membuat anda kaya, kan, lebih baik anda banyakkan sedekah. Itu akan buat anda bahagia di akhirat. Kan? Faham tak? Satu kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nampak, kita nak bahagia juga ke akhirat. Kalaulah makan itu boleh buat kita kenyang, maka berpuasalah, itu akan buat anda bahagia di akhirat. Kalaulah anda mencari buat anda kaya, banyaklah memberi, banyaklah bersedekah, wajibkan perkara yang wajib berlaku dalam hidup anda, zakat, sebab itu akan buat anda bahagia. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar, subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kan, kalau anda orang kerja kuat, kan, kerja kuat dan hasilnya impak pada organisasi, kan, anda kena pastikan kerja yang anda lakukan buat orang bahagia. Itu akan menyebabkan anda juga bahagia di akhirat. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Tak apa, ada orang kata, Pak Riz, macam mana Pak Riz, saya kerja penguatkuasa. Kadang-kadang apabila saya ambil tindakan, kan, orang mengamuk, orang marah. Tak apa, kamu jalankan tanggungjawab kamu. Tapi kena bagi tahu, rasaulah bos kau. Bos, janganlah kawasan Melayu je angkut. Janganlah asyik orang Melayu niaga tepi jalan angkut, tempat lain tak angkut. Kan, kalau macam tu saya letak jawatan lah, kalau macam tu saya tak nak lah. Kan, apa masalah pula bos berani pada bangsa sendiri, tak berani pada orang lain. Kan, itu buat anda bahagia kat akhirat. Anda mungkin tak bahagia kat dunia. Kan, anda mungkin kena tindakan tata tertib ke, anda mungkin akan disound oleh bos anda ke. Asal takut bos pula, takutlah Allah, sebab benda betul. Kan, anda kata, ada orang jumpa saya cakap, Pak Riz, saya ikut live Pak Riz, kan, apa Pak Riz cakap tu betul, tapi saya sedih lah, kerja saya ni tak boleh buat orang bahagia. Asal tak? Asal tak boleh buat orang bahagia pula? Saya buat kuasa. Saya kena kau kuasa undang-undang. Kau kuasa undang-undang pada orang langgar peraturan. Apa masalah pula? Engkau bukan kau kuasakan undang-undang kepada undang-undang tu, kau kuasakan benda bagus. Engkau bukan tangkap orang yang meniaga ada lesen. Kau tangkap orang, engkau ambil tindakan kepada orang yang meniaga. Contohlah penguasa dalam bidang tu kan. Engkau ambil tindakan kepada orang yang meniaga tak ada lesen, yang pacak tepi jalan. Tapi kau kena bagi tahu bos kau, asyik kawasan orang Melayu je, orang Islam je. Kenapa tempat lain tak ada? Bukan resis. Ini kenyataan ni, Pak. Jadi kena, bila kalau kau berani bicara begitu, bermakna kau sedang membina kebahagiaan di akhirat. Nampak tak? Kau buat orang bahagia. Allahu Akbar. Jadi bila kau nak ambil tindakan kat orang pun budi biasalah, beradab. Kan? Orang memang biasalah orang akan mengamuk. Kan, dah meniaga 10 tahun dulu kau tak kacau, dah meniaga 10 tahun, dah meniaga 15 tahun, tiba-tiba kau yalah, orang politik kan selalu berubah, macam-macam dasar, kan, yang kasar, kan, yang dilakukan, jadi kita terpaksa berakur. Tapi cerita yang berada kat bawah ni yang kena maki, yang kat atas tu apa peduli. Rakyat pun bukan pandai sangat, kan, dia akan pilih balik. Satu, mereka ni tak belajar, kan. Jadi kita ni, kan, budi bahasa, besok nak buat penguasaan, malam ni kau jumpa Allah, engkau buat solat tahajud, engkau buat solat tahajud, minta pada Allah dipermudahkan segala urusan kau besok. Ya Allah, aku nak ambil tindakan kepada orang yang meniaga. Aku sedih ya Allah, sebab mereka ni meniaga walaupun tak ada lesen, tapi meniaga yang halal, yang ada pub, yang ada disko, rumah urut, pusat pelacuran tu berlambak-lambak, kan. Bukan kata tak ada sijil, kan, bukan tak ada lesen, CF pun tak ada, kan. Kita madrasah tak ada CF, macam-macam nak dilakukan ni. Macam tu lah maksudnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Muka faham? Kan? Ada soalan tak, sahabat? Terima kasih. Apa ni, Eddie bro, kita terus belajar untuk bersikap adil. Ya, adil benda bukan senang. Kan, kalau kita baca sirah Nabi, kita baca sahabat-sahabat Nabi, pemimpin yang ada hari ni termasuk diri kita yang musibat ni, kan, jauh, kan, jauh. Macam nak adil, kan? Nak adil macam mana? Bukan senang nak adil ni lah. Kan?
Hadil kat orang boleh lah. Kena batang hidung sendiri, kena orang kita sendiri, kena keluarga kita, kena orang kita. Kau nak adil macam mana? Bukan senang, kan? Sayyidina Umar tengok ambil tindakan pada anak sendiri. Nampak tak? Inilah perjalanan para sahabat, perjalanan para wali Allah, perjalanan para imam-imam mutabar yang kita nak ikut. Bukan senang, bukan senang. Kena puak-puak sendiri, kena orang sendiri, kena batang hidung. Selalunya kita akan longgar, tolerance, kan, tolak ansur, kan, Allahu Akbar. Tapi tang-tang orang, kan, kau njut gila babi pun tak gila macam tu. Allahu Akbar, subhanallah. Nampak tak? Bukan senang, tapi kita bergerak ke arah tu. Oleh kerana kita sedar bukan senang nak menjadi orang yang adil, bukan senang nak menjadi orang yang jujur dalam tugasan yang diberi. Kita tahu ia banyak cabaran dan rintangan. Sebab tu kita dah ada jawapan sekarang kenapa Nabi diturunkan tempat yang tak ada keadilan. Nabi diturunkan tempat di mana manusia hidup dengan maksiat. Nabi diturunkan di tempat manusia hilang Allah, manusia hilang pertimbangan, manusia hilang akal. Di situlah tempat letak duduknya Nabi SAW. Manusia paling hebat, luar biasa. Untuk kita belajar. Cakap belajar sirah, kan? Baru dikelilingi orang ulu rasuah, dah tak boleh tolak. Ada orang jumpa saya, Pak Riz, susah Pak Riz cakap senang lah. Pak Riz senang lah cakap, tak kena. Apa masalah kau? Kan, kau dah kena. Setiap orang ada ujian dia. Kalau kau dah diuji dengan orang ulu rasuah, kau ingat orang lain tak kena uji kan untuk benda lain. Macam-macam ujian. Dunia ni bukan kau seorang punya. Semua orang ada ujian dia tersendiri, kan? Saya pernah juga ditawarkan. Saya ni hidup saya. Nanti saya share pada 24 bulan 12. Kan? Saya ni pencabar motivasi. Masuk juga program-program berskala besar. Hari ni saya tak buat lagi lah, kan? Dah cukup lah. Dengan usia dah 50 lebih tahun ni, dah cukup. Saya nak fokus pada perjuangan agama, nak fokus pada perjuangan madrasah, nak fokus bagaimana nak memandaikan ummah. Dan dalam bab agama, fokus pada anak-anak ni. Dan nak lahirkan satu family, one hafiz, one hufaz. One family, one hufaz. Itu perjuangan kita. Nak perbanyakkan madrasah yang mantap berkualiti, nak lahirkan pelajar-pelajar hafiz yang berkualiti, nak lahirkan pelajar-pelajar hafiz yang mantap hafazan dia. Ini perjuangan kita. Dan cukuplah ceramah besar-besar. Dan kalau mana dia tak ada rasuah, semua nak jolok. Dan salah seorang tu, saya pernah ingat satu cerita. Ada seorang ni, saya dapat projek besar. Dan ya, saya pencabar lama, 26 tahun. Kan, Allah bermasak lah. Kan, kau bagi je mikrofon, aku telan mikrofon tu. Boleh cakap apa saja, kan. Kita dah pengalaman lama, kan. Kan, saya pernah ada seorang, dia bawa satu projek, kan. Tak tahulah mangkuk ni, kan. Dia kata apa? Pak Riz, kita sembang adik-beradik lah. Faham kan tu? Sembang adik-beradik maknanya nak dapat imbuhan lah. Nak dapatkan apa ni, duit sagwati lah, sebab dia bagi kita projek. Kerajaan keluarkan tender, keluarkan projek, dia tak ada kaitan dengan engkau bagi tak bagi. Ini bukan kau punya, kan? Kita ada kepakaran untuk anak-anak remaja yang terbiar, anak-anak remaja yang bermasalah, kan? Maka kita bangunkanlah, kan? Allahu Akbar, salah guna duit. Itu biasalah dalam kehidupan hari ini, akhir zaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kan? Jadi bila kita sedar kita berada dalam zon, kan, maksiat, zon ketidakadilan, ketidakjujuran, sahabat-sahabat rakan-rakan pejabat kita banyak yang jalan kerja tak bagus, kan, tipu, tak amanah, kan, salah gunakan aset kerajaan, aset organisasi, industri. Takkan kita nak ikut orang makan tai, kita makan tai, kan? Tak kisah orang hina kita, jangan Allah hina kita, kan? Tak kisah kalau kita orang tak suka kita, janji Allah suka kita, kan? Satu, Islam datang kanan terasing dan dia pergi dalam kanan terasing, maka beruntunglah orang terasing. Siapa orang terasing ni? Ketika ada peluang makan rasuah, dia tak nak, sedangkan semua orang makan rasuah, kan? Di saat dia ada peluang untuk pecah manah, dia tak nak pecah manah. Di saat ramai orang pecah manah, dia tidak mengikut arus perdana, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di saat ramai orang tipu dalam kerja, dia masih jujur dan amanah dengan kerja, kan? Inilah orang terasing. Di saat orang dah tak berkenan, orang dah tak ramai pergi masjid, dia masih lagi pergi masjid, inilah orang terasing, kan? Kita nak berjuang dalam agama, kan? Masjid tak pergi, macam mana, kan? Kalau kita amati, kadang-kadang perjuangan tu hanya di mulut, bukan di hati. Ikut nafsu, dia lesu. Ikut hati mati. Sebab tu agama Islam ni kuat, kita yang tak kuat, kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Subhanallah. Okay, saya dah semakin hampir kat madrasah saya. Assalamualaikum. Subhanallah. Alhamdulillah, saya dulu ni Melaka, kawasan saya di Bukit Katil ni, Melaka, panas terik. Alhamdulillah. Panas ada manfaat, hujan ada manfaat. Sebab kedua-duanya Allah yang kirimkan. So jangan banyak cakap, kan? Allah yang anugerahkan, Allah yang beri, kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga perjuangan sama-sama Puan Amidah, perjuangan Paris, sama kita, diberkati semua kita. Allahu Akbar. Ada soalan tak? Saya ni sebelum sampai nama. Assalamualaikum KL, terima kasih KL. Dan mudah kita semua dapat rahmat Allah, mendapat petunjuk daripada Allah, mendapat kasih sayang Allah. Apalah ada pada kita, tak ada apa kan, melainkan nak buat yang terbaik dalam kehidupan ni. Melainkan kita nak lihat anak-anak bangsa kita kembali pada agama. Ada satu keindahan dalam kehidupan bila kita dapat buat anak-anak kita dan solat, zikir, baca Quran, masa yang terluang digunakan untuk ingat Allah. Itulah keseronokan paling mahal. Allahu Akbar. Itulah keindahan paling tinggi. Allahu Akbar. Dan subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila dapat melihat anak-anak kita hafal Quran, anak-anak kita, bila kita dapat lihat anak-anak kita semuanya kembali pada agama, itulah keindahan paling mahal. Allahu Akbar, kan? Subhanallah. Satu kita berjuang, memang ada makna, ada yang sempurna. Apa-apa perjuangan dia ada kurang dia. Apa-apa perjuangan dia ada kelemahan dia. Tapi kita teruskan perjuangan kita kerana kita ada Allah SWT. Ha? Ha? Kalau pada tak nak ni, kalau solat Jumaat, saya pergi pergi. Okay, sahabat-sahabat, awal tadi saya bagi tahu, jangan lupa selawat banyakkan selawat dan mudah-mudahan kita menjadi sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang tak pernah berhenti berselawat, yang tak pernah berhenti walaupun sesaat ingat Allah, ingat Rasulullah. Allah, untung kita tahu, ingat pesan ni, ingat pesan ni. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tak pernah berhenti ingat Allah, tak pernah berhenti ingat Rasulullah. Kerana tiba satu masa pasti nadi kita berhenti, kan? Nafas kita berhenti. Tapi biarlah dia berhenti di saat kita pernah berhenti ingat Allah dan Rasul. Itulah perjuangan yang mesti ada dalam hidup kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Salam subhanallah. Terima kasih Nur Fadilah. Semoga doa kita bertunai. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah. Siapa tu? Siapa tu? Kat belakang kita. Masuk ikut dia. Iqbal ni dah sebelah. Saya kata, Iqbal ingat orang tu ikut kita. Orang tu pandai tu. Tak apalah. Masuk live. Okey, kita sambung kat madrasah. Kita sambung kat madrasah. Udin. Udin. Aku baru nak marah ni. Siapa ikut aku masuk ni? Oh, lama kereta terbaik Adin. Oh. Yang tak Numan.
Aku cakap siapa orang ni? Kau aku masuk ni pandai betul orang ni. Main melakak, main. Abang Rizal kata siapa follow Abang Rizal ni? Bukan main pandai dia follow aku nak masuk tempat ni. Terbaik lah. Cantik Din. Alhamdulillah Abang Rizal. Wah. Dia hantar Lukman tadi. Lukman pergi main untuk melakak. Oh, okey. Baru balik ni. Ya Allah. Terbaik Din. Wah. Abang Rizal. Hitam Tu tadi. Kami dah balik dah. Main sini dah. Jumpa Iqbal. Iqbal kata, Abang Rizal dengan orang keluar. Baru nak suruh apa tau? Kami sampai kat terfilat tu, kami nampak. Oh, itu Abang Rizal tu. Dia. Abang tak balik. Alah, tidur. Dalam bangau. Hei. Dalam bangau. Din, Abang Rizal terus live sekejap Nak keluar. Tak, Abang Rizal nak buat live terus. Baik. Nah, kita baru nak. Aku tengok, kereta siapa ikut aku ni? Terjolok. Okey, kita sambung. Kita sambung kat TikTok. Dia TikTok ni perangai dia pelik sikit. Tak boleh sebut Facebook dalam TikTok. Itu apa pelik betul lah. Okey, sahabat-sahabat. Terima kasih Nur Fadilah. Mana ni handphone? Tadi. Tak masuk tak tulis Facebook. Ambil air. Sejuk. Siapa ni? Tu cawan yang putih tu. Ambil buang air tu. Kan. Salam Jumaat dah senang. Siang kat pokok siang buka pokok. Okey sahabat-sahabat. Ada soalan tak? Soalan. Diorang semua tengok je. Tak nak bagi salam pun lah. Terima kasih yang bersama dengan saya pada pagi ini. Mudah-mudahan anda semua dirahmati, diberkati Allah SWT. Ingat, Allah hadir dalam perjalanan hidup kita. Jadi jangan sekali kita give up. Jangan sekali kita buat putus asa. Jangan pernah terlintas di hati kita kan, untuk rasa kecewa kan. Tak ada kan? Mana? Jangan pernah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pendengar TikTok. Saya sambung tadi kita buat kat Facebook, kita terus sambung kat TikTok. Mudah-mudahan kita semua dapat rahmat dan petunjuk daripada Allah SWT. Kita semua adalah hamba. Ingat tu, kita hamba. Kaya mana pun kau hamba. Dan besar mana pendudukan kau hamba. Dan hebat mana pun kau hamba. Dan tak ada lebih pada tu, hamba. Kita semua hamba. Tak, kalau tak dengar. Kalau tak ada ni dah tutup ni. Oh patut tak nyala. Sekarang tak nyala tadi. Tak nyala nampak. Tak cas. Ni iPhone. Yelah iPhone pun rasa aku tak cas. Boleh campur lah saya tengok. Oh kalau tak tutup dia akan macam tu Ada yang cocok tu. Jangan campur. Engkau tambah stiker. Engkau letakkan stiker. Tak, kau tambahkan stiker. Tambah untuk engkau. Kalau engkau tak datang, kalau engkau meninggal, ni. Kalau engkau meninggal saat air je. Okey, sahabat-sahabat. Hari ini hari Jumaat, seperti mana saya dah ungkapkan, hari ini hari Jumaat, satu perkara mesti buat. Selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat. Sallallahu ala Muhammad. Banyakkan selawat. Aksurukum salatan alayya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak selawat, maka orang tu yang akan dapat syafaat. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Perbanyakkan selawat. Seiring dengan kita bawa sekali istighfar. Kita banyak dosa tuan-tuan. Kita banyak buat silap. Kan? Kita ni manusia biasa yang tak kurang. Kan? Lebih banyak silapnya. Jadi banyakkan istighfar. Mantap dan perhebatkan selawat. Jangan berhenti selawat sehingga nafas kita berhenti. Jangan berhenti selawat tuan-tuan sehinggalah nadi kita berhenti.
Jangan berhenti selawat tuan-tuan, sehinggalah kehidupan kita di sini berhenti. Kerana tiada lagi selawat di alam yang lain. Kerana tiada lagi istighfar di alam barzah. Kerana tiada lagi taubat di alam akhirat. Maka di sinilah tempatnya. Di sinilah perjalanan dia. Berapa ramai orang dalam kerusingan. Berapa ramai orang yang hari ini, kalau sakit ada ubat kat dunia. Tapi bila masuk alam barzah, sakitnya bertambah-tambah tuan-tuan. Kalau dah dia tak settlekan kat dunia. Dunia banyak habiskan masa untuk dunia, maka dia benar-benar rugi. Kalau kat dunia dia habiskan masa cari harta. Tak salah cari harta, jangan sampai korbankan akhirat. Tak salah menjadi orang kaya kat dunia, jangan sampai muflis di akhirat. Allahu Akbar, saya dah bagi tahu dah. Kalaulah makan itu boleh buat anda kenyang, maka berpuasalah, itu akan buat anda bahagia. InsyaAllah buat. InsyaAllah, terutama Isnin Khamis. Kalau mencari harta, mencari kekayaan, mencari aset itu buat anda gembira, menjadikan anda bertambah kaya, maka perbanyakkan sedekah selepas anda mencari kekayaan, kerana itu akan buat anda bahagia di akhirat, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nampak? Allahu Akbar. Dengan bercerita hal orang itu akan buat anda puas, maka tukarlah dengan membanyakkan istighfar dengan mulut yang sama, perbanyakkan selawat dengan mulut yang sama, banyakkan zikir dengan mulut yang sama, itu akan buat anda bahagia. Allahu Akbar. Subhanallah. And Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Anda boleh ulang alik ke tempat kerja 40 tahun. Anda berbangga anda bekerja 40 tahun. Tapi berapa banyak masa yang telah anda peruntukkan untuk ulang alik untuk ke masjid rumah Allah. Fikirkan. Sementara ada masa. Pak Riz, saya 5 tahun lagi nak pencen. 5 tahun lagi nanti saya pergi masjid. Macam kau punya, macam harta kau pula. Macam nyawa kau ni milik mutlak kau pula. Macam kau tahu pula kau akan hidup masa 5 tahun. Berapa ramai orang minggu depan pencen. Minggu ni awak pencenkan daripada akhirat. Daripada dunia. Kau nampak tak? Tahun depan dia pencen. Tahun ni awak pencenkan daripada dunia. Mati. Meninggal. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Setiap yang bernafas. Setiap yang hidup. Confirm mati. Nampak tak? Saya ni InsyaAllah Pak Riz, saya ikut live Pak Riz ni. Saya ikut, bukan tak ikut. InsyaAllah lah. Mudah-mudahan saya sedar lah. Apa pula mudah-mudahan nak sedar? Sedar sekarang lah, dah sedar. Kalau aku sepak kau sakit kan? Kau ingat apa? Kat dalam kubur nanti? Tak sakit ke? Sepak manusia kau dah sakit, besok muka nanti gembat lagi terangkat. Ubah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ubah. You tu usaha untuk berubah. B tu banyak sangat, banyak dah Allah tunjukkan kepada engkau. Kan? Kau tak nampak-nampak. Allahu Akbar. Subhanallah. Kalau nak ubah, kan? Ada haze kat belakang sementara kau hidup. Kalau kau nak ubah, mati dah tak boleh buat apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faham ke faham? Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Cerita pasal Islam bukan main dahsyat. Cerita pasal agama. Hidup. Kan? Tapi kita dengan agama jauh. Pembohong je. Musabaqah Al-Quran tak ramai orang tengok. Dengar ceramah, kan, lautan manusia. Berbangga. Cerita kat laman sesawang, laman internet ni. Kan, kita kuat. Tengok lautan manusia. Pejadah. Kan, musabaqah tak ada orang tengok. Bukan lautan manusia, lautan lalat. Lautan nyamuk. Tak ada manusia nak tengok. Tak ramai orang nak tengok. Nampak tak Kita cakap tak sama lah. Apa yang kita cakap dengan kita bikin tak sama. Mamak, satu teh ais lagi. Kat sini untung nampak. Kita ada mamak seorang. Kan? Soalan. Kan? Faham ke faham? Hidup ni bukan kerana siapa orang sekitar hidup kita. Hidup ini ialah siapa engkau di sekitar hidup orang. Kau faham tak? And orang kat Facebook tulis lah. Kan? Pernah aku cakap dia tak tulis. Tak macam dulu Dulu kita punya followers best. Dia tahu dah cara saya. Kan? Dah masuk je bagi salam. Nombor 2 apa? Apa positif tulis. Sebab apa? Sebab di sini orang akan tengok lagi. Di sini dia akan berakhir. Alhamdulillah. Ya Allah. Sejuk. Alhamdulillah. Soalan. Saya
Telefon satu lagi. Nama Kak L. Paris nak tanya, kalau tolong orang jadi penjamin, orang tu tak bayar, adakah kita akan menanggung hutang sampai akhirat? Sama juga dengan anak yang tak bayar hutang, kita jadi penjamin. Hutang diorang tu macam mana? Satu dalam zaman sekarang memberi jaminan tu dah tak ada lagi kan. Dah tak menjadi keutamaan lagi lah kan. Dulu nak beli barang mesti ada penjamin. Sekarang bank pun tak nak pakai. Dengan penjamin-jamin tak guna. Tak boleh bayar balik. Kadang-kadang kita sayang, kita terjemahkan dengan kaedah kita jamin orang hutang. And bila kita jamin orang bayar hutang, konsep tu pun dalam Islam pun macam mana kita boleh jamin orang boleh bayar hutang sedangkan kita pun tak boleh jamin diri kita. Faham tak Manusia berubah tuan-tuan. Bila dapat duit dia hilang akal. Bila dapat duit dia mengakal. Kan satu saya cadangkan pada anda semula, sebaik mana pun kamu, anak ke tak anak, jangan jadi penjamin lah lepas ni. Sebab anda dah itikad, anda dah ada akad, anda sedar perjanjian anda dengan bank, dengan pihak yang memberi hutang. Kalau dia tak dibayar, anda akan menanggung. Anda sedar sebab dia ada dia punya rules dia ada dia punya peraturan dia. Maka di situ dah pun dah menjadi sebahagian daripada kewajipan anda. Dan anda dipertanggungjawabkan di atas orang lain. Jadi berhati-hatilah. Saya pun nak ulas banyak pun saya pun sebab bukan senang nak pindahkan hutang orang ke atas kita. Sebab saya pernah jumpa saya pernah jumpa secara peribadi. Ada orang tu dia jadi penjamin sampai dia blacklist. Penjamin tu blacklist. Penjamin tu blacklist. Ini semua dulu lah, sekarang tak ada lagi dah. Sekarang ni tak ada penjamin-penjamin dah. Kalau tak dibayar, tak dibayar. Tak ada penjamin-penjamin. Kecuali isteri, suami, kan. Dulu kawan, orang kampung, nak belajar universiti. Kan? Siapa penjamin pertama, penjamin kedua? Ingat tak? Belajar universiti kan? Kau pinjam pula beasiswa, kau pinjam pula GPA, pinjam sana, pinjam sini kan. Sekarang tak, salah saya dah tak banyak konsep tu. Kan? Subhanallah kan. Allah Akbar. Sampai saya kenal seorang ni, sampai di muflis. Kerana orang tak nak bayar. Orang hutang tak nak bayar, tapi orang yang berhutang tu boleh pula ada harta. Kan? Hidup senang, pergi luar negara. Dia yang menanggung pula hutang orang tu. Memang ada macam tu tuan-tuan. Jadi saya mencadangkan lepas ni janganlah. Kan? Sebab anda jadi beban dalam kehidupan anda. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanya, yang memberi salam. Okay, ada soalan? Itu macam ni macam fashion ni. Macam simbolik ke? Aku dah berbelu dah. Kan? Budak lagi dah lupa banyak. Banyak fikir. Settle dah Syafiq. Tu. Tak settle lagi. Ada soalan? Terima kasih si Saidah. Waalaikumsalam. Apa dia? Tak, Mirosel hantar soalan balik. Yang soalan tu tak habis. Mirosel kat TikTok. Mirosel kat TikTok. Minta soalan balik. Benarkah Mirosel suami dulu tak hantar balik. Hantar balik. Mirosel minta hantar soalan balik dengan tak apa, dia tak faham. Ni dah hantar balik Benarkah dosa dengan suami dulu? TKTR tu apa? Dia hantar tapi tak ada. Dia kan, saya tak tahu sebab saya tak tahu apa maksud TKTR. Orang tua-tua short form dia tak faham. Kan? Ni bahasa apa ni? Okey. Dosa kamu dengan siapa pun settle dengan orang tu. Faham? Suami dah meninggal, jiran dah meninggal, kawan dah meninggal, mintalah bantuan Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang kita dosa ni, dia sempatlah mengampunkan semua dosa orang ke atas dia. Kan? Satu kan, orang yang berkawan dengan orang baik ni dia bertuah. Sebab orang baik-baik ni sebelum tidur dia ampunkan dosa orang.
sebelum tidur, kan, dia maafkan orang. Kan, setiap masa dia mengampunkan orang. Mana tidaknya hidup dia sentiasa dengar ceramah, hidupnya sentiasa ada amalan baik, maka dia memang teruruslah perjalanan hidup dia, teruruslah kehidupan akhirat dia. Nampak tak? Sebab dia sentiasa mengampunkan orang, memaafkan orang. Kan, sentiasa, kan. Nampak tak? Ini kita kadang-kadang kawan main bantai kawan. Bila ada masalah, barulah kita sedar betapa pentingnya kita ada kawan-kawan yang baik-baik. Sebab orang baik ni sentiasa maafkan orang. Kan? Saya pernah tengok kat TikTok kata-kata motivasi. Kita diminta memaafkan, tidak melupakan. Ini tak betul. Kan? Memaafkan sehingga sampai tak melupakan, itulah orang punya amalan yang paling tinggi. Memaafkan tapi tak melupakan maknanya belum benar-benar sempurna. Sebab bila tak lupakan, dia akan teringat balik, teringat marah balik. Kan? Teringat marah balik, teringat bengang balik, teringat dendam balik, teringat kecil hati balik. Nampak tak? Sebab tu orang yang benar-benar memaafkan, dia dah benar-benar luputkan daripada ingatan dia. Kalau datang pun tak mampu mengganggu emosi dia. Itulah. Bukan senang nak jadi orang yang senang di akhirat. Faham? Bukan senang nak jadi orang senang di akhirat. Nak jadi orang senang kat dunia, senang jumpa bomoh pergi hentam orang. Senang engkau dengar-dengar cerita jiran dah terbalik. Kan? Dengar-dengar cerita jiran dah terkangkang. Tu kerja aku tu. Alhamdulillah mampus kau. Itu senang. Nak senang kat dunia senang. Nak senang kat akhirat tu bukan senang. Allahu Akbar. Apa dia, Syafiq? Daripada platform satu lagi, Puan Noriza, kenapa ya Pak Aris, saya bila fikir pasal kematian, darah rasa macam mendidih. Mendidih tu tak faham. Mendidih tu rasa terkesan ke, marah ke? Kau kata, mendidih darah aku tengok perangan kau ni, musibat. Kan? Tapi kalau kita mendidih tu, maksud puan tu, saya mentafsirkannya, ialah resah, gelisah, bimbang. Itulah sifat-sifat orang-orang beriman. Kan? Gelisah itu harus disertakan dengan amalan. Dia bukan sekadar gelisah. Saya nak Abu Bakar cukup risau nak bercakap tentang Nabi SAW, takut kan itu menjadi pegangan orang, kan itu menjadi ikutan orang yang hakikatnya mungkin dia salah faham, dia mungkin tersilap, terkilap, dia cukup takut. Satu, tak banyak hadis datang daripada Nabi Muhammad, daripada Sayyidina Abu Bakar. Nampak tak? Dia cukup bimbang, sedangkan dia adalah orang manusia yang confirm ke syurga Allah SWT. So bimbang dan resah ini harus disertakan dengan amalan. Risau, takut dengan mati. Tapi takut dengan mati, tapi kat pejabat asyik mengumpat orang. Kan? Takut dengan mati, kan? Tapi makan rasuah. Takut dengan mati, tapi pecah amanah. Takut dengan mati, tapi salah gunakan aset organisasi. Tak betul. Takut fikir mati, takut mengenangkan kematian yang berlaku pada bila-bila masa, maka disertakan dengan amalan, disertakan dengan tindakan yang positif, disertakan dengan tindakan untuk mengingat Allah. Kembali kepada jalan yang dirahmati, diberkati Allah SWT. Ni takut-takut mati, sembahyang Jumaat tak pergi. Takut-takut mati. Yang orang perempuan, takut. Suami patut pergi sembahyang Jumaat, kau heret dia pergi pasar raya. Suami pun satu juga. Kan, muka dah pakai kulit apa tak tahulah. Dah tak rasa malu lagi dah. Hari Jumaat bertebaran jantan-jantan duduk kat pasar raya, kat kedai-kedai makan, kan, tanpa rasa malu. Pemilik kedai makan pun satu juga masalah. Engkau nak rezeki berkat, engkau nak rezeki melimpah ruah, tapi engkau tak mampu nak alang orang tak sembayang. Engkau bersubahat sebab engkau buka kedai ada jantan-jantan ni. Kita musafir, masjid depan mata, musafir pun boleh pergi. Apa masalah kau tangguh? Kan? Kalau kau tangguh, seakan-akan kau tahu kau akan ada peluang untuk solat selepas ni. Mana tahu ada orang tengah makan tercekik tulang. Jalan. Kan? Tengah-tengah nak basuh tangan kat sinki, tersadung kursi orang. Pup, bantai kepala kat bucu meja. Jalan. Nampak tak? Allah Akbar. Kan? Okey, terus soalan. Saya jawab dengan pantas. Daripada TikTok Mirosel, benarkah dosa dengan suami dulu, suami pertama, tak terampun walaupun dah taubat dan beramal soleh? Kamu bertaubat dengan Allah, dosa dengan manusia kena settle dengan manusia. Kan? Ya, banyak orang mengeluh dan ketakutan bab ni. Ya, betul. Satu, kita kena betul-betul dengan Allah. Jujur betul-betul amanah dengan amanah yang Allah bagi pada kita. Buat amalan yang sebaik mungkin. Buat amalan dengan sungguh-sungguh dengan hati. Mudah-mudahan itu buka ruang besok perjalanan akhirat kita dipermudahkan. Itu je kita boleh harap. Kan? Sebab manusia yang berdosa dengan kita, kita berdosa dengan dia. And dia ke akhirat besok dia akan tenggelam. Dia akan takut api neraka mengejar dia. Kan? Surah Abasa kamu baca, kamu akan faham ni. Allahu Akbar.
Jadi dengan ketakutan tu manusia akan cuba sedaya upaya untuk selamat dengan mencari saki-baki amalan yang dia ada, mencari dosa-dosa orang kat atas dia. Maka berlakulah satu perdagangan yang sangat dahsyat yang mengakibatkan ada orang yang sepatutnya masuk syurga gagal menempatkan diri ke syurga sebab dosa sesama manusia. Ada orang dah layak masuk syurga tapi tertangguh. Bukan terbatal, tertangguh kerana dosa dia sesama manusia. Jadi jangan gurau-gurau. Kamu syok berpolitik. Bantai orang je kan? Abang berkeduli apa? Kan? Kau bantai orang, kau tetap menanggung dosa. Engkau cakap hal orang, tetap berdosa. Engkau mengaibkan orang, tetap berdosa. Engkau melafazkan kata-kata yang menyebabkan orang terasa hati, menyebabkan orang rasa down, berdosa. Habis. Jangan main. Kan? Allah Akbar. Berjuang dahsyat, tapi masih tak pergi. Berjuang dahsyat, tapi solat tak buat. Berjuang dahsyat. Allah Akbar. Zikir tak mana pergi. Quran tak baca. Kan? Saya bawa balik daripada satu majlis dipanggil nak pertemuan dengan hakim-hakim musyabakah antarabangsa pada hari Rabu itu. Kan? Saya dapati melalui penceritaan mereka kan, seorangnya daripada Morocco, seorangnya daripada Mesir. Allahu Akbar. Ada 4 orang sebenarnya. Mereka cerita bagaimana kan menjaga Al-Quran itu sebagai satu kewajipan. Kita jaga Quran tak? Dan kita jaga Quran tak? Baca Quran adalah satu kewajipan yang mesti berlaku setiap hari. Ada orang dia baca 3 juzuk satu hari. Ada orang 4 juzuk satu hari. Ada orang 5 juzuk satu hari. Ada orang sekurang 1 juzuk satu hari. Kita bukan 1 juzuk, selai pun tak baca. Macam soalan seterusnya. Daripada Syamsul, Pak Aris, kalau kita nak bayar hutang tapi orang tu dah meninggal, bolehkah kita ganti dengan sedekah? Cari keluarga dia. Cari keluarga dia. Dan ni peristiwa Nabi Allah Ibrahim. Ketika tengah membeli kurma, tiba-tiba kemudian dia tanya pada penjual tu, boleh tak saya rasa? Boleh. Tapi buah kurma yang seterusnya dia tak minta dimakan. Sebab kamu dah minta tadi kan, boleh tak saya rasa? Tapi bila kau minta tu, itu yang pertama. Yang seterusnya kau minta lagi tak, kau makan. Maka dia terdengar perbualan para malaikat mengatakan bahawa Nabi Allah Ibrahim ni kan, Allah murka sebab dia ada ambil makanan yang tidak diminta kebenaran. Allah Akbar. Hari ni doanya Allah tangguhkan. Dia dengar tu, dia pergi cari balik. Ni cerita dah kemudian dah lama berlaku. Dia ambil kurma tu lama dulu. Dia terdengar perbualan tu. Kemudian dia bergegas mencari penjual kurma tu yang satu ketika dulu dia pernah beli. Tapi sayangnya dimaklumkan penjual tu telah pun meninggal dunia. Dia cari seluruh ahli keluarga. Anak-anak semua dia cari untuk selesaikan halal bihalal. Bukan senang tuan-tuan. Allah, next. Daripada Latifah 406, bagaimana berhadapan dengan adik yang lebih percaya ilmu hitam hingga mak sendiri dikata sesat? Orang yang dah mula bergantung harap, bergantung ihsan, bergantung kasih sayang kepada bomoh dan pawang, mereka memang akan terikat sebab akan datangnya jin-jin kafir yang akan mengikat kepercayaan mereka. Sebab itulah kan, bila kita dah menodai kan kesucian Islam dengan amalan yang salah, bukan senang untuk kita keluar. Kan, Allahu Akbar. Ada orang memang sikit-sikit pawang, sikit-sikit bomoh, sikit-sikit nak telik. Memang ada orang macam tu. Solat dia buat tahu. Dia pergi kat masjid, tapi dia memang percaya benda tu. Hilang handphone pun telik. Kan? Hilang kunci pun telefon. Tok, nak tanya sikit Tok. Pening kepala Tok. Ni apa hal? Ni Tok. Kan? Kunci hilang tu tak dapat jumpa. Ada tu. Kau cuba tengok kat dalam seluar kau tu. Salah satu seluar kau gantung tu, ada kunci tu. Kau pergi tengok. Dia pun tengok seluar. Puas dia seluk. Ada. Dia pun, Tok, betul lah Tok ada. Kau rasa apa berlaku? Kau rasa apa akan berlaku? Dia yakin atuk tu. Dia tak yakin kat Allah tu. Bila pula atuk tu masuk ke rumah dia, itu atuk tu pakai jin. Kan? Hantar delegasi. Hantar kedutaan dia pergi kat rumah kau sekejap. Zup dia pergi macam tu je. Kan? Kau ambil tahulah kisah Ratu Balkis. Kan? Allahu Akbar. Jadi kau tahu macam mana jin punya kerja. Zup macam tu je. Kan? Tak berkelip mata, tak sempat kelip dah sampai. Dah settle lah. Jadi kamu akan percaya. Itu memang sifat jin. Dia akan buat untuk kamu tersalah jalan. Itulah tentera-tentera syaitan, tentera-tentera iblis. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi, apakah teknik Pak Aris untuk kita nak selamatkan adik? Dia begini tau. Keluarga kena kukuhkan amalan.
keluarga kena kukuh amalan, setiap orang kena ada peninding buat amalan berterusan. Kata kat mak tu, mak, dah adik kita, dah anak mak macam tu, mak jangan terasa hati, mak jangan kecil hati. Sebab kalau mak boleh doakan anak mak untuk diberi hidayah oleh Allah, ia akan memudahkan perjalanan adik itu dapat hidayah. Kan? Dah memang adik itu macam tu, dah tersesat jalan, dah terpinggir iman dia, tersangkut akidahnya, terlenyap adab dan akhlaknya, maka mak memainkan peranan paling besar. Mohon pada Allah, bangun tahajud setiap malam, jangan berhenti. Sepanjang hayat minta bantuan Allah. Sebab ini melibatkan kesyirikan, ini melibatkan akidah. Ini benda bukan kecil, bukan macam hilang kunci boleh ganti yang baru. Allahu Akbar. Ini bukan seperti kereta, kalau hilang boleh ganti baru. Ini bab iman, bab akidah. Ini bab yang mana Allah, kita tak mengaku umat oleh Muhammad SAW, Nabi kita. Allahu Akbar. Nampak tak? Berhati-hati tuan-tuan. Jadi mak ni, ibu ni memainkan peranan penting untuk banyakkan tahajud, doa pada Allah. Adik-adik lain jaga amal, doa sama-sama, hantar benda sama kepada Allah SWT, minta hidayah kepada adik kita. InsyaAllah, wahai Allah, berilah hidayah pada. Kadang-kadang berlaku satu menyebabkan dia tersedar, InsyaAllah. Tapi tak ada kuasa lain melainkan minta pada Allah, banyakkan doa, minta hidayah. Itu jalan dia, InsyaAllah. Anda jangan condemn orang yang dah tertutup iman dia. Hatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa wa lahum azabun azim. Memang habis dia. Kalau abang nak tutup mata dia, pandangan dia, pendengaran dia, lingkup. Bila engkau berdakwah pada orang yang Allah dah tak nak pandang, engkau buat apa pun tak jadi. Tapi kita tak tahu kan, kita usaha. Ni ada zuriat kita, darah daging kita. Kita nak samakan iman mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Next. Daripada Muhammad Saiful. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berdasarkan soalan memaafkan tadi. Memaafkan tapi lebih berhati-hati untuk hari mendatang. Yes. Yalah, betul. Ingat tak peristiwa Rasulullah SAW dengan Indon, Wahsy? Bagaimana Rasulullah bercakap dengan Wahsy? Rasulullah kata, Wahsy, kan Allah telah ampunkan dosa kau sebab Wahsy dah masuk Islam. Allah bagi daya. Nampak tak? Wahsy bunuh bapa saudara Nabi. Allah bagi daya pada Wahsy. Jangan main. Jangan main. Ini sahabat-sahabat Nabi yang besar. Kan? Ini bukan cacalan. Bapa saudara Nabi. Ini nama besar dalam Islam. Dibunuh oleh seorang lelaki biasa je. Kan? Tapi Allah bagi dia hidayah. Allah selamatkan iman dia. Tapi yang Nabi kata apa? Wahsy, aku tak mampu. Kan? Kalau aku terpandang kau, aku terkesan dengan peristiwa yang berlaku kepada bapa saudara aku ni. Kan? Jadi aku mohon pada engkau, janganlah kau datang depan mata aku. Jangan kau tampilkan diri kau. Maka Wahsy kata, semenjak peristiwa itu, aku sentiasa berada di celah-celah manusia lain, di tempat Nabi tak akan perasan aku. Allahu Akbar. Nampak tak kan? Allahu Akbar. Jadi kita ni, kita maafkan orang, bukan kita lupakan, tapi kita manusia biasa. Nabi ni peristiwa Nabi tau. Kan? Jadi kita minta pada Allah agar kita tidak terperangkap dengan perkara yang sama. Kita tidak ditipu dengan yang sama. Orang perempuan kahwin dengan seorang lelaki, akhirnya lelaki tu rupanya macam ni. Dia bantai kita, dia belasah kita, dia pijak kita, dia bantai. Akhirnya setelah perjuangan begitu lama, bertahun-tahun lamanya, akhirnya kita berjaya bercerai. Bila bercerai, kita maafkan dia. Tapi kita nak kahwin satu lagi lepas, nak kahwin lain kan? Maka minta bantuan Allah. Wahai Allah, dah adakah seorang lelaki yang boleh pimpin aku? Satu, saya kata tadi, maaf dan datangkan dengan doa. Maaf dengan amalan. Maaf dengan mengharapkan ihsan Allah. Kita maafkan orang, tapi kita minta bantuan Allah. Maka ramai orang kan jatuh berulang kali tempat yang sama. Jatuh berulang kali dengan perkara yang sama. Faham tak? Nazrul? Okey, cek. Daripada Cik Putri. Assalamualaikum Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tanda kita dalam redha Allah? Bila kamu reda dengan apa yang Allah bagi. Bila anda, dia jangan fikir Allah macam mana. Kita fokus pada apa yang Allah nak kita buat. Yang lain Allah tahu, aturkan. Allah bagi engkau sakit, engkau reda tak? Engkau reda, insya-Allah Allah reda. Simple je. Engkau jatuh, engkau reda, insya-Allah Allah reda. Kan? Macam saya jugalah. Dan kadang-kadang kita merungut, kadang-kadang kita mengeluh, kadang-kadang kita menyalahkan. Itu tak ada reda namanya. Bila kau reda dengan apa yang Allah takdirkan, maka Allah reda dengan hidup kau.
Soalan. Daripada Cikgu Yati di TikTok. Salam Pak Aris. Ibu mertua saya putuskan silaturahim saya dengan anak selama 8 tahun. Bila dia nak meninggal susah. Tak apa dah. Jangan cerita kat orang. Itu dia dengan Allah SWT. Dah. Ada yang dapat kat dunia, ada yang dapat kat akhirat. Ada yang Allah maafkan di penghujung usia dia. Ada orang Allah biarkan dia mati dalam keadaan tidak beriman. Ada orang Allah samakan iman dia. Full stop. And hidup kita bukan atas kepuasan. Hidup kita atas kebahagiaan. Saya doakan puan, suami isteri, anak beranak dirahmati, diberkati Allah. And mudah-mudahan peristiwa yang berlaku tu menjadikan anda semakin dekat dengan Allah. Bina hubungan baik-baik dengan anak-anak supaya peristiwa yang sama tak berlaku dalam kehidupan kita. Nampak Bina anak-anak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang bijaksana, agar anak-anak tahu peranan dia ketika kita dah usia tua. Dah berak kat pampers, dah tertinggal tahi atas tilam, anak-anak tersenyum, anak rasa bahagia. Menguruskan bapa dan mak macam tu, ia bukan semudah itu. Bukan mudah nak dapat macam tu. Jadi kita buat yang terbaik kepada anak kita. Ni aku nak tanya ni. Kau tanya korang semua, 24 bulan 12 dah daftar tak? Dah daftar tak? Dah daftar tak? 24 bulan 12 daftar tak? 24 bulan 12 jumpa Pak Aris dalam satu seminar besar pagi sampai petang di Setia City Convention Center. 24 bulan 12 ini. Dengan bayaran seorang RM50 sahaja. Dulu RM30. Dah kita dah tamatkan tawaran tu. Sekarang RM50. Tak naik lagi lah. Tu je lah, cukup lah, alhamdulillah. Jadi kita nak mengajak anda, kita nak menzahirkan ukhuwah kita. Jom kita duduk dengan 2,000 orang dalam dewan tu berbicara tentang kasih sayang Allah, reda Allah, nak jadi ibu dan ayah yang terbaik, nak jadi anak yang terbaik, nak menjadi seorang sahabat yang terbaik, nak menjadi jiran yang terbaik, nak menjadi rakan yang terbaik, nak jadi yang terbaik, insya-Allah. Faham? Cuma berdaftar kat sini, anda tekan di kat atas tu. Ada nama perkataan Pak Aris. Anda tengok dalam sekarang kat atas ni, kat atas ada perkataan Pak Aris, anda tekan, ada nombor telefon kat situ. Ada website kat situ, atau anda boleh pergi kat page-page yang lain, profil lain, Pak Aris Gallery, staff Pak Aris, anda boleh pergi kat situ. Anda akan dapat maklumat yang sama, insya-Allah. Bagi sahabat saya di sini, nombor telefon dah tertera. Apa lagi? Call kita, message kita. Allah Akbar. Soalan daripada Mamadi. Assalamualaikum Pak Aris. Kenapa zaman sekarang ni masih ramai lagi yang tak sedar untuk bertaubat sedangkan dunia dah tak lama dah? Itu kan sifat manusia. Dan manusia ni kan tergesa-gesa. Dan manusia ni kan macam Allah bagi tahu, Rabbana absarna wa sami'na fajidna na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, hidupkan aku kembali. Allah kata, kau nak hidup pasal apa? Aku nak beramal soleh. Allah dah tahu dah, kalau Allah bagi kau hidup, kau tak akan beramal soleh. Engkau akan kembali dengan hidupan kau. Cuma tengok, berapa ramai orang bila sakit diingat Allah, bila sihat dia lupa Allah. Tak usah panjang-panjang cerita. Rakyat Malaysia yang tercinta, rakyat Malaysia yang gilang gemilang, rakyat Malaysia yang memang luar biasa, yang superb. Kau ingat tak peristiwa PKP? Kita semua kena berkurung dalam rumah macam binatang, kan? Nak elakkan sakit datang, masjid pun tutup. Berapa ramai orang marah kenapa masjid tutup. Kemudian aku sendiri buat live, buat video marah tentang masjid tutup. Kemudian masjid dibuka. Kau tengok berapa orang pergi? Orang pergi Langkawi, orang pergi Genting Highland, orang pergi Cameron Highland, orang pergi Bukit Merah Lake Town Resort, orang pergi kat Janda Baik, orang pergi kat macam-macam tempat orang pergi. Kan? Luar negara pun ada. Tapi tak sampai masjid. Kau tak nampak ke manusia lupa? Kan? Manusia lupa, tuan-tuan. Lupa. Kan? Manusia lupa. Kan? Itu baru awal hantar PKP. Allah Akbar. Kan? Dengan apa yang kita amalkan sekarang, Dajjal keluar pada bila-bila masa, berapa ramai orang akan sangkut dengan percaya Dajjal itu Tuhan dia. Ini bukan gua. Sekarang memang kita kata tidak. Bila berlaku nanti. Berapa ramai orang pergi masjid? Kan? Berapa ramai orang pergi masjid? Engkau sayang Allah ke engkau sayang apa? Orang lebih sayang parti daripada Allah. Orang lebih sayang parti daripada Rasulullah. Lebih banyak orang kat parti. Kan? Pertemuan-pertemuan parti, tak kira parti mana pun, lebih sayang parti daripada sayang kehidupan kamu kat akhirat. Mana ada orang kat masjid? Berapa ramai orang? Kan? Allah Akbar. Kan? Kalau nak tunggu penuh, nak tunggu Ustaz Azhar Idrus turun. Ustaz Badi turun. Kan? Nak tunggu penuh, nak tunggulah Habib Umar turun hujung tahun ni. Kan? Tengok lautan manusia di Indonesia. Kan? Kau tak ada.
Nama-nama besar mana yang boleh bawa orang datang masjid? Kan? Nama besar mana yang boleh bawa orang datang masjid? Kan? Itu pun orang Sailang. Orang halang. Next. Daripada TikTok Miss No, Pak Riz, macam mana nak sembuhkan penyakit mental? Antara persyarat kan? Mental kat sini kan tertekan. Orang asyik provoke, tekan. Jadi siapa-siapa yang ada keluarga yang ada masalah mental, kunci paling besar, jangan buat dia tertekan. Kadang-kadang dia cakap tu mengarut, biarkan dia cakap dulu. Jangan masuk ketika dia mengarut, sebab ia akan menyebabkan dia akan lebih tertekan. Berfikir, dia tak mampu fikir apa yang kamu cakap. Dia akan percaya apa yang dia cakap tu benar. Memaksa dia menerima kata-kata kita itu menyebabkan dia bertambah tertekan. Ramai orang tak faham macam mana nak mengurus stres. Akhirnya dalam keluarga ada yang gila, ada yang psikiatrik, ada yang mental problem. Sebab pada peringkat awal ketika mereka meracau, bercakap bukan-bukan, kan, kita fight, kita tekan, kita provoke, kita marah, kan, itu menyebabkan mereka pam, habis, hang, jadi metal. Kan, saya pernah handle kes di madrasah, ada remaja yang dihantar ke madrasah saya untuk sebab coaching selama sebulan. Alhamdulillah. Kan, buat zikir berterusan. Saya ada pelajar, kan, dulu ada masalah mental, ada kad mental, bapak dia rahsia pada saya. Bapak dia rahsiakan pada saya. Saya rasa keluarga dia memang ada masalah lah, memang keturunan. Masalah mental ni keturunan. Sebab saya tengok abang dia pun ada isu macam tu. Abang dia pun isu macam tu. Kan, tapi paling ketara adik dia. Kan, bapak dia mantau anak dia kat tempat saya tapi tanpa bagi tahu apa-apa pun. Alhamdulillah. Dengan Quran, dengan zikir, kan, selang tak sampai 3 tahun dia okey dah. Dia okey. Kan. Hai, Allahu akbar. Ada kat sini kan. Tapi mic lah. Alhamdulillah lah. Okey, kita layan dia dengan ialah bukan senang, tapi kat sini kehidupan ni zikir, kehidupan ni banyak Quran. Alhamdulillah. Okey. Soal tu. Daripada TikTok Aku Milik Allah, ni sambungan daripada pasal bomo tadi tu. Tak payah dah percaya bomo ni, saya dah kena. Tak pasal-pasal bomo kata saya ni membela saka. Okey tak buat ni apa sahabat, aku jumpa bomo kata aku gila soccer. Kan? Sampai hari ni tengok soccer. Sahabat, benda yang Allah larang memang ada kesan tak baik. Confirm 100%. Benda yang Allah larang. Sebab itulah Sayyidina Ali manusia yang paling istimewa. Sebab tidak pernah menyembah berhala. Kan? Tidak mempersekutukan Allah. Karamullah. Kan? Dia adalah manusia yang paling paling hebat iman dia. Kita apa macam-macam kita percaya. Macam-macam kita buat. Okey, sahabat-sahabat, insyaAllah 24 dan 12 di Setia City Convention Center. Hadirkan diri tuan-tuan. Kan? Pastikan anda menjadi sebahagian daripada mereka yang hadir di Setia City Convention Center, Setia Alam di Selangor. Dan untuk program keluarga yang terbesar 2,000 orang kita nak impunkan, insya-Allah, mudah-mudahan Allah pemudahkan. Dan Allahu Akbar. InsyaAllah. Kalau ada sahabat-sahabat kat sini yang pandai promosikan marketing ke, boleh share kat kita boleh share kat kita juga. Okey, saya serah pada saudara Safiq. Kita nak uruskan diri untuk pergi masjid, insya-Allah, untuk solat Jumaat. Terima kasih semua. Salam Jumaat untuk anda. Perbanyakkan selawat selamat dunia akhirat, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ya. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke hujung live bersama dengan Pak Riz. Salam Jumaat untuk semua yang baru saja tiba dalam live Pak Riz maupun yang telah pun bersama daripada mula tadi sampailah ke saat ini. Terima kasih. Mudah-mudahan perkongsian yang Pak Riz kongsikan sebentar tadi tak banyak, sikit tak sikit banyak, dapatlah sama-sama kita ambil iktibar. Dan tujuan Pak Riz bangunkan live ni bukan kita nak mencari yang mana ataupun kita nak menunjukkan kita ni lebih baik, tidak. Tapi sama-sama kita belajar, kita kongsi-kongsi pandangan. Mudah-mudahan tidak disalahartikan oleh yang hadir pada hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan. Dan untuk pemahaman anda, Pak Riz adalah merupakan seorang pakar motivasi yang telah berpengalaman hampir 26 tahun dalam bidang
yang telah saya maklumkan tadilah, kekeluargaan, di mana Pak Aris telah handle kes-kes kekeluargaan. Jadi kerana kerisauan inilah Pak Aris bangunkan live ini untuk anda boleh ada peluang untuk bertanya kepada Pak Aris soalan-soalan tentang ilmu kekeluargaan, tips macam mana. Jadi Pak Aris kongsikan berdasarkan pengalaman Pak Aris selama ini. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat orang kata memberi sedikit satu jalan kepada tuan-tuan dan puan yang sedang diuji dengan masalah dalam kekeluargaan ini, insya-Allah. Amin amin. Mudah-mudahan dipermudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan jika ada tuan-puan yang mungkin tak selesa dengan jawapan, harap maaf. Mudah-mudahan mungkin ada sahabat-sahabat yang terkesan dengan penyampaian Pak Aris, yang mana positif kita ambil, dan mungkin yang mana tak bersesuaian dengan kita tak payahlah kita terima. Sebab tadi saya baca dekat ruangan komen, mungkin ada yang baru masuk dan tak tahu corak penyampaian Pak Aris lagi. Jadi kat sini saya nak terangkan, saya nak penjelaskan bahawa Pak Aris adalah merupakan seorang pakar perunding ilmu kekeluargaan yang telah pun berpengalaman hampir 26 tahun, dengan mana banyak kes-kes yang telah Pak Aris handle, banyak seminar-seminar kekeluargaan, banyak kem-kem kekeluargaan telah Pak Aris bangunkan selama tempoh 26 tahun ini. Jadi pastinya banyak kes-kes yang telah pun Pak Aris ataupun hadir ke dalam ataupun hadir ke meja Pak Aris untuk dibantu oleh Pak Aris. Jadi live ini Pak Aris bangunkan untuk Pak Aris kongsikan kepada anda semua, kita semua, macam mana cara-cara kita nak bersedia apabila ujian tiba dalam keluarga kita. Jadi kita ambil lah yang baik. Mudah-mudahan kehadiran kita dalam majlis ilmu ini Allah berkati dan Allah rahmati. Lebih-lebih lagi di hari Jumaat yang penuh barakah ini. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan kepada anda yang mungkin soalan-soalannya tak sempat dibaca, harap maaf, mohon maaf sangat-sangat kerana kita ni masa kita terhad, dan hari ini hari Jumaat di mana Pak Aris ada kita ada urusan, bukan kata Pak Aris saja, kita semualah yang lelaki ni kita ada urusan di masjid untuk solat Jumaat, insya-Allah. Dan terima kasih sekali lagi kepada puan-puan. Mohon maaf seandainya sepanjang kita berserai langsung mungkin ada kata-kata ataupun mungkin puan-puan kita yang tak kena dengan jiwa perasaan perempuan, kita mohon maaf. Mudah-mudahan kan kita dapat sama-sama perbaiki untuk kita sama-sama membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Dan seperti yang telah Pak Aris maklumkan sebentar tadi, jom sama-samalah kita cari sedikit ruang, kalau boleh tuan-tuan dan puan yang sedang mendengar sekarang ni, kita carilah sedikit ruang peluang untuk sama-sama kita hadir, kita memenuhkan Dewan Seminar Setia City Convention Center Setia Alam Selangor pada 24 Disember ini, insya-Allah, untuk sama-sama kita duduk, kita belajar sama-sama ilmu kekeluargaan. Dan anda juga boleh kongsikan pandangan anda berkaitan dengan soalan-soalan ataupun anti input-input yang bakal kita bawa kepada anda pada 24 Disember nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan. Dan kepada anda yang telah pun mendaftar, terima kasih. Alhamdulillah, mudah-mudahan sepanjang tempoh kita nak menantikan hari program, Allah permudahkan dan kita dapat sama-sama hadir, kita duduk sama-sama, kita doa sama-sama untuk sama-sama tak lain tak bukan untuk kita menjadi hamba Allah SWT yang terbaik, yang soleh-soleha, dan insya-Allah mudah-mudahan kita semua dapat membina keluarga yang bahagia dunia akhirat. Dan cara-cara untuk mendaftar, jika anda menonton daripada TikTok, anda bolehlah pergi kepada bio Pak Aris Motivasi, ataupun anda boleh pergi ke bio TikTok Star Pak Aris Galeri. Berhubunglah dengan kami di situ daripada tim Pak Aris, insya-Allah kita akan bantu anda untuk anda mendaftar ke seminar bersama dengan Pak Aris. Kalau bukan kita selamatkan keluarga kita, siapa lagi? Kan, insya-Allah. Kalau kata ada juga persoalan yang saya pernah terima, saya dah berusia lah kan, anak-anak saya dah besar. Tak apa tuan-puan, tuntutlah ilmu sampailah ke liang lahat. Itu juga antara yang dituntut dalam agama kita. Kita belajarlah sama-sama, insya-Allah. Kita carilah masa tu ada, kita cari masa, dan mudah-mudahan kita semua diizinkan Allah SWT untuk sama-sama hadir ke dalam seminar bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember ini di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor, di negeri Selangor. Mudah-mudahan kita carilah masa, mudah-mudahan Allah izinkan. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan kepada anda juga yang ingin menyumbang untuk ekonomi madrasah Pak Aris, bolehlah berhubung dengan kami daripada tim Pak Aris. Insya-Allah kita akan bantu anda untuk anda menghulurkan sumbangan untuk ekonomi kos operasi madrasah Pak Aris. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga kepada sahabat yang menonton daripada platform yang satu lagi, terima kasih. Mudah-mudahan soalan-soalan anda yang sempat dijawab oleh Pak Aris dapatlah memberi sedikit satu cahaya untuk anda kekal bersemangat untuk anda berhadapan dengan ujian-ujian yang sedang anda lalui sekarang ni. Mudah-mudahan kami daripada tim Pak Aris dan Pak Aris sendiri dan seluruh warga madrasah Pak Aris, kami doakanlah semua yang sedang menonton ni, sama ada di TikTok ataupun di platform yang satu lagi, mudah-mudahan Allah permudahkan segala urusan kita semua dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Mudah-mudahan masa yang anda peruntukkan ini Allah gantikan, Allah ganjarkan dengan pahala yang berlipat kali ganda, lebih-lebih lagi di hari Jumaat ini. Amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Dan kepada anda juga yang ingin mendapatkan produk kopi daripada Pak Aris, kita ada Pak Aris Coffee, dan bolehlah berhubung dengan kami daripada tim Pak Aris. Informasi lanjut anda boleh dapatkan jika menonton di platform yang satu lagi, ada nombor di situ. Dan jika anda menonton daripada TikTok, bolehlah ke bio kami, insya-Allah kami akan bantu anda untuk anda merasai dan menyokong produk daripada madrasah Pak Aris Coffee, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada Encik Adam Faris di atas gift yang diberikan, dan kepada semua yang bagi gift, yang sudi tonton, yang sudi share, yang sudi tap screen, yang sudi singgah walaupun sebentar. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah berikan anda semua dengan ganjaran pahala yang berlipat kali ganda kerana membantu usaha dakwah ini untuk terus berkembang.
Dan sebelum saya akhiri live kita pada hari ini, minta bantuan tuan-puan untuk kita support konten-konten daripada Pak Riz di TikTok ini maupun di platform yang satu lagi. Dan jangan lupa juga untuk kenalkanlah. Kalau anda dah kenal Pak Riz kan, tak syok lah kalau anda seorang saja, kenalkanlah juga Pak Riz dengan kawan-kawan anda yang lain, ahli keluarga anda yang lain. Mudah-mudahan tak hari ini, esok lusa mungkin memberi manfaat pada mereka juga ilmu-ilmu yang Pak Riz kongsikan setiap hari, insya-Allah. Jadi jom sama-sama kita jadi seorang pendakwah juga bersama-sama dengan kita sharekan lagi video-video seperti ini, insya-Allah. Terima kasih tuan-puan. Jangan lupa untuk kekal setia bersama live bersama dengan Pak Riz di TikTok dan di video yang satu lagi tu. Okay, insya-Allah boleh kata hampir setiap hari Pak Riz akan melaksanakan live kan, dalam jam 11.30 tu anda dah boleh buka di TikTok maupun di platform satu lagi tu untuk sama-sama kita belajar hari-hari ilmu kekeluargaan. Tak lain tak bukan, jangan risau, tak ada bazir masa, bahkan anda tengah menanam sesuatu tanaman yang sangat baik untuk anda tuai nanti di akhirat kelak, insya-Allah. Mudah-mudahan memudahkan. Terima kasih tuan-puan. Salam Jumaat dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.